Okey. Kalau kita lihat dekat sini, okey. Bila dia minta awak untuk tuliskan semula dalam bentuk jadual, okey, jadual penggalan data, awak kena bina macam ni lah. Okey, sekurang-kurangnya 5 rekod. Pastikan atas ni kalau rasa tak nak ada underscore, awak boleh terus rapatkan. Tapi bila ada jarak, hari tu dia potong markah. Okey, this one is untuk sekiranya kita ada penilaian lah dan juga ini adalah untuk satu journal cakap apa, pengetahuan general knowledge. Okey, supaya next year nanti kalau awak masuk kelas 4 Farisi, awak dah tahu dah dia punya attribute macam mana nak tulis. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, kenapa dia kata satu rekod dalam satu jadual, okey, berhubung dengan satu rekod pada jadual yang lain. Kalau awak lihat kat sini, jadual pengetua dia link dengan jadual sekolah. Okey, contohnya kat sini ada nombor pegawai, kat sini pun ada nombor pegawai. Macam tu. Okey, kat sini ada kod sekolah, kat sini pun ada kod sekolah. Bermaksud kat sini dia link. Kalau awak lihat kat bawah sini, satu rekod daripada entiti pengetua hanya mempunyai keadilan dengan satu rekod daripada entiti sekolah. Okey, itu maksud dia. Satu kepada satu. Okey, kalau ikut logiknya kat sini, kita lihat dekat sini, okey, di mana pengetua dengan sekolah. Okey, kenapa aku boleh skip kat sini? Okey. Okey, di mana kalau kita lihat pada gambar raja ERD, okey, Entity Relationship Diagram, okey, inilah antara jadual tadi, iaitu pengetua dan juga sekolah. Okey, kenapa pengetua dengan sekolah? Dia adalah dalam bentuk entiti. Sebab tadi kita kata entiti dia adalah pengetua dan juga sekolah. Okey, yang menghubungkan antara pengetua dengan sekolah, kalau awak lihat dekat sini, okey, ini adalah dalam bentuk rhombus. Okey, biasanya dalam bentuk rhombus ni akan menuliskan perhubungan antara entiti dengan entiti. Okey, perhubungan ni mesti kita tulis dalam bentuk kata kerja. Di mana kalau awak lihat kat sini, seorang pengetua akan menguruskan sebuah sekolah. Tak ada pengetua yang menguruskan 2 buah sekolah, tak ada. Okey. Manakala kalau kita lihat kat sini, satu sekolah hanya boleh diurus oleh seorang pengetua. Macam tu. Tak ada sekolah diurus oleh banyak pengetua lah. So macam kita boleh baca daripada kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri. Okey, kalau awak lihat kat sini ada nombor 1. Okey, 1 kepada 1. 1 to 1. Okey, ini adalah hubungan antara pengetua dan juga sekolah. Okey, kalau baca kat atas sini, satu entiti yang berhubung dengan hanya satu entiti yang lain dan sebaliknya. Okey, maksud kat sini awak boleh baca kiri ke kanan, kanan ke kiri. Pengetua boleh menguruskan, seorang pengetua boleh menguruskan hanya satu buah sekolah, manakala satu buah sekolah boleh diuruskan oleh seorang pengetua. Macam tu. Ini adalah gambar raja ERD. Commonly dia akan suruh awak lukis lah. Okey, mesti guna simbol yang standard dan juga betul. Okey, kalau entiti dia mesti dalam bentuk segi 4 tepat, manakala hubungannya kita akan lukis dalam bentuk rhombus dan kita akan tuliskan kata kerja di dalamnya. Okey, di sini kita akan tuliskan apakah hubungan keadilan antara kedua-dua entiti. Ini adalah gambar raja ERD, Entity Relationship Diagram. Okey, ini adalah one to one. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, kita ada one to many. One to many. Okey, di mana satu entiti yang berhubung dengan satu entiti atau lebih entiti yang lain. Okey, TY ni okay. Masuk ke kat sini bukan macam tadi lah. Tadi 1 kepada 1. Okey, tapi ni 1 kepada banyak.
Okey, mari kita lihat pada gambar rajah ERD iaitu Entity Relationship Diagram. Okey, kita ada entiti murid dan juga buku. Okey, kenapa cikgu cakap dia entiti? Sebab dia dalam bentuk segi empat tepat. Okey, so hubungan antara murid dengan buku adalah seorang murid boleh meminjam banyak buku. Okey, tetapi dekat sini kita tak boleh cakap yang sebaliknya. Macam perkataan dekat sini kita boleh cakap apa? Satu entiti seorang pengetua boleh mengurus hanya boleh mengurus sebuah sekolah. Sebuah sekolah boleh diurus oleh pengetua. Nampak tak? Sebab kat atas ni ada perkataan sebaliknya. Okey, tapi dekat one to many, satu entiti berhubung dengan satu entiti atau lebih entiti yang lain. Satu atau lebih. Awak lihat kat sini, dia hanya boleh baca dari sini ke sini untuk one to many. Iaitu seorang murid boleh meminjam banyak buku. Tetapi sebuah buku hanya boleh dipinjam oleh seorang murid sahaja. Nampak tak tu? Sebab tu dia tak ada perkataan sebaliknya dekat atas sini. Okay? So murid meminjam banyak buku. Okay, so nampak dekat dalam rhombus ni kita letakkan kata kerja iaitu meminjam. Atau boleh pinjam pun boleh. Okay? Disebabkan tadi kita kata seorang murid, maknanya kat sini satu, manakala sebelah kanan sini untuk buku dia kata boleh pinjam banyak buku, maknanya kita tulis kat sini many. Okay? Ini adalah gambar rajah entity relationship diagram. Okay, bagi kekeadilan one to many. Simple macam tu. Okay. So bezalah antara one to one dan juga one to many. Many to many tak ada. Tapi nanti bila kita buka nanti gunakan Microsoft Access, benda tu akan ada lah. Okay, mari kita lihat yang seterusnya. Kekeadilan one to many, satu kepada banyak dalam pangkalan data. Inilah situasi yang ada dalam pangkalan data. Okay. Lihat sini. Okey. Kita lihat sini. Okey. Dalam pengkalan data, bermaksud kat sini untuk kekeadilan one to many ataupun satu kepada banyak, di mana satu rekod dalam satu jadual berhubung dengan satu rekod atau lebih pada jadual lain. Okey, mari kita lihat. Jadual dalam pengkalan data bagi one to many. Ini kita akan generate by software iaitu Microsoft Access. Mari kita lihat pada jadual tersebut. Daripada jadual tersebut, cikgu nak tanyalah. Nak tanya murid yang ada dalam kelas kita. Kita nak minta lah siapa-siapa yang ada ni. Kita tengok nama. Nak tanya Syahmi daripada kelas 3 Razi. Syahmi daripada kelas 3 Razi. Ada Syahmi tak? Syahmi. Aku nampak ada nama Syahmi kat situ. Syahmi. Makan
Nik Zainab. Ada Nik Zainab? Nik Zainab, cuba lihat pada jadual yang pada slide cikgu ni. Boleh tak Nik Zainab beritahu apakah entiti yang ada pada jadual tersebut? Simple je soalan macam ni sebab cikgu nak awak biasakan lihat jadual dan boleh recognize mana entiti, mana attribute. Boleh tak Nik Zainab? Yang mana satukah entiti bagi jadual yang ada dekat slide cikgu tu? Hana Khairina. Boleh bantu tak Nik Zainab? Nurul Hana Khairina. Rasa Hana ni kelas 3 Razi. Okey, cepat-cepat. Hari ni cikgu takkan ambil masa awak panjang. Tak ambil masa awak lama. Okey, daripada jadual tersebut boleh nyatakan tak entiti apa? Takkan nanti kalau cikgu buka kan orang yang sama tahu akan jawab. So orang yang ada dalam kelas tapi tak take part, macam mana cikgu nak nilai dia tu? Dia ID murid kan? Siapa? Apa dia Nik Zainab? Entiti dia ID murid kan? ID murid. Entiti dia ID murid. Okey, itu jawapan daripada Nik Zainab. Okey, thank you. Okey, Ashraf kelas 3 Razi. Tak ada orang masuk. Okay, Ashraf daripada kelas 3 Razi. Tadi Nik Zainab kata ID murid. Okay, entiti dia. Macam mana? Ucup rasa ada lagi tak entiti lain? Tak ada ke? Tak ada. Satu je entiti kat sini. Okay. So kat sini awak masih lagi tak boleh baca lah which one is entity, which one is attribute. Okay. Sebab tu cikgu nak tanya, sebab kalau cikgu cakap ni sampai ke habis awak senyap je sampai ke le. Okay, ada yang nak volunteer tak? Nak nyatakan which one is entity, which one is attribute. Dekat sini cikgu nak tanya dulu, kat manakah, yang mana satukah entiti bagi jadual kat dalam slide cikgu? Cikgu. Okay. Entiti dia murid. Yang jadual kat bawah tu buku. Okay. Attribute? Attribute untuk jadual ke atas, ID murid, nama jantina dengan nama kelas. Okay. Yang kat bawah? Kod buku, judul, ID murid, ISBN dengan tarikh pinjaman. Okay, bagus. Terima kasih Ifah. Kat sini lah cikgu boleh recognize. Maknanya tak semua orang tahu dekat dalam jadual ni yang mana satukah entiti, yang mana satukah attribute. Okay, sebab sebelum ni kita ada buat jadual tau. Jadual antara entiti dan juga attribute yang kita buat hari tu dalam bentuk petak-petak tu kan. Lepas tu kalau attribute dia dalam bentuk oval macam tu. Okay. Tapi itu dalam jadual, dalam gambar rajah hubungan entiti dan juga attribute. Okay, tapi kat sini
kita dah masukkan dalam pengkalan data. Okey, bila masuk dalam pengkalan data, dia akan jadi macam ni, jadi jadual. Kalau nak tahu which one is entity, awak tengok pada atas ni, yang atas ni. Ini kita panggil dia sebagai entity. Entity. Yang ini satu lagi, entity. Sebab setiap satu entity dia mesti ada jadual dia sendiri. Okey, manakala attribute dia yang hari tu kita lukis dalam bentuk oval, inilah attribute. Okay, this one is attribute. This one is attribute juga. Okay, this one is attribute. This one is attribute. This one is attribute. This one is attribute. Okay, so yang bawah-bawah tu apa cikgu? Yang PSS 001, Nur Atira Azmi, perempuan 3M Anggrek, batu awal tu ada lagi tu. This one kita panggil dia record. Record. Sama juga yang bawah sini. Record. Okay, awak kena bezakan setiap elemen yang ada pada jadual pengkalan data. So macam mana awak bisa daripada sini dia suruh awak lukis jadual ke, dia suruh awak nyatakan apakah entiti, sebab memang ada soalan macam tu. Dia tanya apakah entiti pada jadual tersebut. So awak kena tahulah, padahal benda tu senang je, terang-terang dia dah bagi dah jawapan kat situ. Cuma awak kena tahu baca, tak tahu baca je benda tu. Okay. Macam tadi cikgu dah jelaskan, attribute, kenapa dia ada underscore? Macam ni, kenapa dia ada underscore? Okay. Macam kita belajar Python hari tu, boleh ubah, kita tak boleh ada jarak. Okay. Bila ada jarak dia akan jadi ralat lah. Okay. Nama underscore kelas. Tapi kalau nak gabung pun boleh. Nama, macam biasa kita buat dekat dalam Python, kita buat macam ni. Nama kelas. Okay. Tapi bila dia handwriting, dia tak nampak tau. Dia akan nampak kat sini nama dengan kelas tu dia nampak ada jarak. This one is very tricky. Kalau paling senang sekali untuk mengelakkan error, kita letak underscore kalau kalau bertulis. Tapi untuk kita biasakan dalam jadual pun kita bubuh jugalah underscore supaya tak ada ralat. Okay. Sama juga nampak kod buku. Kenapa ada underscore? Sepatutnya dia tak boleh ada jarak, sebab tu dia letak underscore. Okay, sama juga ID murid dan juga tarikh pinjaman. Nanti bila kita buat, awak jangan tanya lagi tu kenapa dia ada ralat. So biasanya disebabkan oleh pemboleh ubah lah. Dia bukan pemboleh ubah macam kita buat dekat Python tu tau. Tapi yang ni pemboleh ubah lain lah. Nanti kita akan setting dia dekat dalam PagePan sekali. So yang tu tak apa, nanti kita akan lihat masa kita bina pengkalan data. Okay, kalau kita lihat di sini, entiti dia adalah murid dan juga buku. Okay, satu rekod daripada entiti murid akan mempunyai hubungan dengan satu atau lebih daripada buku, daripada entiti buku. Kalau awak lihat dekat sini, Adam Akil boleh pinjam buku 1 dan juga buku-buku teks KSM Sejarah tingkatan 2 dan juga buku teks KSSM Ekonomi tingkatan 4. Okay. So kita lihat dekat sini, entiti murid, okay, 1, manakala buku kita ada 2. Maknanya 1 atau lebih lah. Okay, makanya kat sini keadinalan dia adalah 1 to many ataupun 1 kepada banyak. Okay, di mana kat sini 1 murid boleh meminjam 2 buku. Contohnya macam tu. Okay, ini adalah keadinalan 1 to many. Okay, mari kita lihat latihan 1. Simple je hari ni, tak ada banyak pun yang kita nak sentuh sebab naik cuti nanti kalau awak takkan naik sekolah lah biasa cikgu je naik sekolah. So kita akan sambunglah dengan membina pengkalan data. Okay, mari kita lihat pada latihan 1. Okay, sekarang ni cikgu nak awak sediakan satu kertas untuk melukis gambar rajah perhubungan entiti, iaitu Entity Relationship Diagram ERD berdasarkan jadual pengkalan data di bawah.
Okey, kalau kita lihat kat sini ada dua entiti. Sekarang ni cikgu nak awak lukis gambar rajah perhubungan entiti yang macam ni. Petak. Okey, lepas tu dia ada rhombus. Kita ada petak macam tu. Okey, nanti ada sambungan macam tu, sambungan macam tu. And then tuliskan ni berapa, ini berapa. Okey, sekarang dia minta lukiskan gambar rajah sahaja. Gambar rajah perhubungan entiti berdasarkan jadual pengkalan di bawah. Okey, boleh tak? Okey, ambil satu kertas, ambil satu pensel. Okey, tolong lukiskan. Tolong isikan apakah dia punya apa tu, entiti sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan juga kata kerja yang sesuai untuk menerangkan hubungan antara entiti. Dalam masa 2 minit cikgu akan pick up nama lah. Simple saja, guru dan juga kelas. Okey, apakah hubungan dia? Okey. Apa hubungan guru dan kelas? Okey, siapa yang dah siap nanti terus sharekan jawapan dekat dalam Telegram kita. Okey, kita minta Ima Aisyah dan juga Asfa Ilma. Ima Aisyah dan juga Asfa Ilma sharekan jawapan di dalam Telegram. Kita akan lihatlah jawapan awak dalam Telegram. Snap saja gambar, terus snap dekat dalam Telegram. Okey. Terus hantar dalam Telegram. Gambar rajah ERD. Cikgu dah bagi hint dah dekat atas. Itu gambar rajah ERD dia. Okey. Saya dah hantar. Kita lihat. Okey. Jawapan daripada Asfa Ilma. Okey, guru mengajar kelas. Okey, seorang guru mengajar sebuah kelas. Sebuah kelas hanya boleh diajar oleh satu guru. Betul ke? Mengajar. Sebab kalau 1:1, Asfa Ilma buat 1:1. Sekejap saya screenshot dulu yang ni supaya kita boleh. Alamak. Cikgu tak sempat save lagi. Okey. Kalau kita lihat kat sini Asfa Ilma punya jawapan. Salah tu tak apalah kan. Kita sama-sama belajar. Okey, ada yang hantar lagi sekejap Okey, Mawadah. Mengajar. Hantu ni. Okay. Okey, ni Mawadah. Itu lagi tak jawapan. Siapa ni? Sekejap, ada kertas macam ni Aizen. Jimat kau je Aizen.
Apalah, jadi effort kan. Okay, effort. Okay, kita ambil 3 jawapan ni lah. Okay. Musik pula kan. Okay. So kat sini kita lihat jawapan. Okay, awak jangan malu-malu. Alah cikgu ni sebut apa dia salah gitu kan. Don't worry. Okay. Cikgu dah hilang dah tadi. Lihat sini jawapan. Okey, daripada 3 orang murid yang dah hantar. Okay. So yang first tadi cikgu rasa Asfar Ilma kot. Ni Asfar. Okay, this one is item. Okay, this one is no ada. Okay, so tadi kalau awak lihat pada slide yang sebelum ni, 1-to-1, okay, dia punya ayat dia kata satu entiti yang berhubung dengan hanya satu entiti yang lain dan sebaliknya. Maknanya bila kita baca, kita boleh baca kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Macam tu. Okay, untuk 1-to-1. Tapi kalau 1-to-many, ayat dia macam satu entiti yang berhubung dengan satu entiti atau lebih entiti yang lain. Okay. Bermaksud dekat sini kalau awak lihat dia hanya boleh baca satu hala sahaja. Kita tak boleh cakap ni. Satu murid boleh meminjam banyak buku. Banyak buku boleh dipinjam oleh satu murid. Tak kenalah ayat dia tu. Okey. Tapi kalau ikutkan kat sini, satu buku hanya boleh dipinjam oleh seorang murid sahaja. Sebab tu dia tak ada perkataan sebaliknya. Mari kita lihat pada gambar raja yang pertama. Okey, ni gambar semua okey. Okey, dia punya simbol semua okey. Sekarang kita lihat pada jawapan Asfar. Okey, tak salah cikgu lah Asfar. Asfar ke Ima Aisyah? Asfar kot. Okey, di mana seorang guru boleh mengajar sebuah kelas. Okey. Okay. Tapi biasanya guru boleh mengajar banyak-banyak kelas kan? Kalau kita baca sebaliknya, sebuah kelas hanya boleh diajar oleh satu guru sahaja. Okay? So bila 1/1 ni kita boleh baca daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Seorang, kalau kat sini pun tak kena seorang guru hanya boleh mengajar sebuah kelas sahaja. Biasanya seorang guru boleh mengajar banyak kelas. Okay. So kat sini penalti kat sini je lah. Sepatutnya 1-to-many. Okay, kalau kita tengok jawapan Mawadah, okay, seorang guru mengajar banyak kelas. Ya, betul. Okay, kalau kita nak baca sebaliknya tak boleh tau. Sebab dia tak ada perkataan sebaliknya untuk 1-to-many. Okay, di mana satu kelas boleh diajar oleh banyak cikgu lah sepatutnya kan. So kat sini kalau kita baca kanan ke kiri tak boleh. Kita lihat kat sini seorang guru boleh mengajar banyak kelas. So this one is 1-to-many. Okay, sama juga dengan jawapan daripada Aizal. Okay, yang salah sikit tu macam Asfar tak apa. This is satu benda yang awak kena tekankan lah. Okay, 1-to-many is tak sesuai. Okay, sepatutnya seorang guru boleh mengajar banyak kelas. Sebab tu cikgu nampak cikgu ajar kelas 3 Bestari, cikgu ajar kelas 3 Farabi dan juga 3 Razi. Itu 1-to-many. Okey, mari kita lihat latihan yang seterusnya. Okey, di mana kita nak lihat, okey, nyatakan jenis hubungan kekeadanan berikut berdasarkan situasi yang diberi. Okey, kat sini kita belajar kita ada 2 jenis kekeadanan. Okey, pertama kita ada macam mana ni tulis. Okey. Okey, 1 kepada 1 atau 1 kepada banyak. Okey, mari kita lihat pada ayat yang pertama atau soalan yang pertama. Okey, soalan kedua, soalan ketiga
soalan keempat dan soalan kelima. Soalan senang sahaja. Awak kena nyatakan apakah jenis kekeadilan bagi situasi di bawah. Okey, nampak simple sahaja. Okey, kita minta dulu jawapan and then baru kita pastikan sama ada dia betul atau tidak. Okey, kita nak minta daripada Haziq Zarif daripada kelas 3 Bestari soalan 1. Alicia soalan 2. Ima Aisyah soalan 3. Afaf soalan 4. Dan juga Mio soalan 5. Okey. Tadi siapa yang aku sebut tadi yang pertama ni? Mio. Ima Aisyah. Good. Cikgu dah lupa nama dah. Alicia. Di atas tadi Haziq. Nombor 3 siapa ni tadi? Sebut je. Afaf cikgu. Kan? Okay, thank you. Okay. Nombor 1 Haziq Zarif. Haziq Zarif sebab dalam kelas kita ada banyak Haziq. Haziq Zarif. Okay, 3 Bestari, Alicia 3 Bestari, Afaf 3 Razi, Ima Aisyah 3 Farabi dan juga Mio 3 Razi. Senang, simple saja. Tak ada mic tak apa. Awak boleh jawab dekat dalam kita punya chat. Okay, ada yang bagi jawapan ke? Okay, mari kita lihat. Okay, nak try tak apa. Okay, tak apa Sagi Hana. Tadi kita panggil nama dia tak nak jawab. Sagi. Tadi kita ada soalan lain. Okay. Okay, jawapan daripada mak saya panggil cikgu. Okay, tak apa. Bila mak panggil sekali kita kena terus nyaut macam itulah nak misali. Okay, kita lihat soalan daripada jawapan daripada Haziq Zarif. Nombor 1 Haziq Zarif. Okay. Alicia nombor 2, nombor 3 Afaf, nombor 4 Ima Aisyah, nombor 5 Mio. Mio ni dah berapa kali kelas cikgu panggil dia tak ada respon pun. Okay, Haziq Zarif 1 to 1. Lan cikgu. Lan pun boleh Kat sini Zarif kata 1 to 1. 1 to 1. Okay, tak apa. Kalau Afaf dia kata 1 kepada banyak. Okay. Soalan nombor 2 Alicia. Nombor 4 Ima dan nombor 5 Mio. This one kita bagilah. Mio. Okay, cepat. Kalau tak boleh jawab dalam apa tu? Dalam mic tak ada nak sebut cakap ke apa, boleh tulis dekat dalam message. Simple sangat ni. Simple sangat. Cikgu Miza pun biasa dalam kelas tak ada nak suruh tulis-tulis kan. Ni kena tulis sikit je. Okay. Tak boleh sebab takut awak stres macam tu. Okay, Alicia 3 Bestari, jawapan. Okay, Alicia bahasa Melayu. Okay, Alicia sekarang ni dekat dalam, kalau awak tengok Alicia bagi, okay, kita minta keadilan tau Alicia. Sekarang ni Alicia bagi apa ni? Attribute bagi subjek tu. Okay, sekarang kita nak keadilan. Kalau Alicia tengok kat sini,
Dia kata nyatakan jenis hubungan keadilan berikut berdasarkan situasi yang diberi. So kat sini cikgu dah bagi hint dah, terdapat 2 jenis keadilan yang kita belajar pada hari ini. Pertama, 1:1 dan satu lagi adalah 1:banyak. So Alicia bagi tu adalah Alicia senaraikan atribut. Kita tak perlu atribut Alicia macam tu. Awak jangan jawab macam tu sebab padahal dia punya jawapan dia sikit je. So Alicia boleh baiki sikit jawapan awak untuk soalan nombor 2. Nombor 4 Ima Aisyah dan juga Mio. Kalau Mio ni tak bagi respon, cikgu tak bagi attendance lah macam ni. Cepat. Orang lain dah tunggu ni. Ima Aisyah ada tak Ima Aisyah? Sikit je. Awak kena pilih sama ada 1:1 ataupun 1:banyak. Siapa nak bantu Alicia? Cikgu. Siapa tu? Hana Khairina. Boleh. Boleh. Yang nombor 2 tu one too many. One too many. Ni siapa? Hana. Betul. Hana Thank you Hana. Yang seterusnya siapa nak bantu Ima Aisyah? Salah tak apalah. Mentang-mentang kita gabung 3 kelas kan. Awak malu-malu kat situ. Siapa nak bantu Ima Aisyah? Ima Aisyah siapa nak bantu? Rasa macam ramai ni dalam kelas ni, ada 38 orang. Hari ni menurun sikit. 1:many. 1:many one to many. Kau gabung-gabung BM dengan BI kau. Mawadah 1:banyak. Dan yang terakhir untuk Mio. Ada siapa-siapa yang nak bantu? Ni Abang Mio. Siapa tu? One to many. Siapa yang bercakap ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idina Ismahani, 3 Bestari. Thank you Idina Ismahani. One to many mari kita lihat jawapan-jawapan daripada rakan-rakan anda. Sebenarnya kalau malu nak bercakap, tak ada masalah. Awak boleh type saja di dalam ruangan chat. Kita lihat soalan 1. Seorang murid mempunyai 1 kelas sahaja. So kata Zarif 1:1. Ya, kalau awak lihat kat sini, seorang murid 1 kelas. So 1:1. Good job Zarif. Yang kedua, guru mengajar lebih dari 1 subjek. Lebih daripada. So seorang guru boleh mengajar lebih daripada 1 subjek. So tadi Hana Khairina jawab one too many. Betul. Dan juga kita lihat soalan nombor 3, pelanggan membeli banyak barang keperluan di kedai runcit. Seorang pelanggan boleh membeli banyak barang keperluan di kedai runcit. So pelanggan kita consider kepada 1 dan banyak barang kita consider kepada many. So jawapan Afaf adalah 1:banyak. Dan yang keempat, seorang doktor merawat banyak pesakit. Seorang, kat sini dia dah bagi hint 1 banyak. Many. So Mawadah jawab 1:many. 1:banyak. Jawapan dia betul. Dan juga seorang waris menjaga 2 orang anak. Kat sini kalau perasan sini 1, sini 2 dikira banyak lah kan. Many. So Idina Ismani menjawab 1:banyak. Jawapannya betul. Semua mantap. Last but not least yang inilah. Terbalik latihan cikgu latihan kedua. Ambil kertas dan juga pensel. Benda yang sama.
Okey, awak kena lukiskan gambar rajah ERD, Entity Relationship Diagram. Okey, kita lihat situasi tersebut. Okey, murid yang mengambil mata pelajaran asas sains komputer iaitu awak telah diminta untuk menyediakan folio digital tentang pangkalan data. Semua murid perlu mematuhi syarat-syarat berikut. Okey, terdapat tiga ABC, tiga inilah hubungan yang awak kena lukis. Gambar rajah ERD awak kena lukiskan bagi situasi ketiga-tiga situasi ini. Yang pertama, setiap murid perlu menyiapkan satu tugasan. Yang kedua, setiap murid boleh merujuk kepada pelbagai jenis sumber untuk mendapatkan maklumat. Dan yang ketiga, guru menyemak folio dihantar oleh semua murid. Okey, lukiskan gambar rajah ERD. Tadi cikgu dah pick lah nama-nama yang dah jawab. Ada 2-3 kali orang yang sama jawab. Okey, tak apa. Okey, kita akan cari nama-nama lain. Okey, jangan pula yang dah jawab awak tak nak lukis. Kat sini awak nak kena semak juga kefahaman awak untuk hari ini. Okey, so kita ada 3 situasi. Tolong lukiskan gambar rajah ERD iaitu Entity Relationship Diagram untuk situasi-situasi tersebut. Okey, simple sangat hari ini. Okey, after that awak boleh snap gambar and then terus je up dekat Telegram. Siapa yang dah siap tu. Adel tak cakap hari ni. Adam ada tadi. Adel tak pernah bercakap dalam kelas cikgu. Ashraf pernah, Hadi Irfan dia pernah mesej je. Syami jawab hadir tak hadir je. Ada beberapa yang tak pernah dengar suara pun. Okay, Mio. Kalau Mio, Razin hari ni tak hadir. Okey, siapa yang dah siap boleh terus screenshot lah dekat and then letak dekat dalam Telegram kita. Supaya yang tak hadir tu dapatlah ilmu yang telah awak buat tadi. Okay. Cikgu. Ya. Kalau salah tak apa ke? Tak apa. Ajiana Kristina tak apa. Okay. Janganlah takut. Ke awak ada boyfriend ke dekat dalam kelas kita hari ni? Itu memang susah lah. Sebab tu jangan bercinta dekat dalam kelas. Okay. Okay, siapa yang dah siap boleh hantar masuk Telegram. Kita akan lihat. Okay. Lihat jawapan daripada Asfa Ilma, submit, Adriana submit. Okay. Cikgu nak jawapan daripada Hadi. Adel. Adel ni tak perlu jawab tu Adel. Adel tu step gambar saja. Sekejap lagi kita bincangkan jawapan diorang. Okey, bagus. Aizal dah hantar, Fatimah dah hantar. Hadi dan juga Adel. Dan satu lagi Aiman Haziq. Adel daripada 3 Farabi, Hadi daripada 3 Farabi dan yang terakhir tadi Aiman Haziq daripada 3 Razi. 3 lelaki. Perempuan ni rajin nampak. Hantar siap-siap. Okay. Lupa nak tulis, tak apa. Nampak kat bawah tu Hana Okay. Hadi, Haziq dan juga Adel. Adel tak payah cakap Adel. Adel
snap gambar saja and then post dalam kita punya group. Okay. Sekejap lagi cikgu nak bincang sedikit mengenai satu kata alih Nurul Sufia Alia. Okay. Dia punya kerja khusus. Dia dah hantar bagus tapi ada masalah lah. Cikgu nak tengok soalan balik boleh. Alif Haziq dah hantar. Cikgu nak Aiman Haziq, Adel dan juga Hadi. Asfa Ilma. Kejap cikgu akan nak tanya ke apa ke. Okey. Ada tak? Cookies. Gambar Raja ERD. Okey, kalau awak tengok dekat Telegram pun kawan-kawan awak dah bagi hint. Tapi betul tak betul tu lain cerita lah kan. Tapi tak semestinya jawapan tu betul. Fatin Syairah. Okay. Cikgu update. Tapi kalau tunggu lama sangat ni, makan masa lah juga kan. Ada Wajdi, ada ni dalam grup Telegram. Mak Warni, buku kotak-kotak. Tak apa. Kertas kotak tak apa. Ana betulkan pula. Okey, mari kita lihat jawapan-jawapan daripada rakan-rakan. Okey, kita lihat daripada first kali apa ni. Okey. Ini jawapan daripada Aiza. Okey, murid menyiapkan tugasan. Seorang murid 1 kepada 1, 1 kepada banyak, 1 kepada banyak. Rujuk menyiapkan. Okey. Mantap Fatimah. Okey. Hanis Nasrin. Murid menyiapkan 1 tugasan. 1 kepada 1. Murid merujuk kepada banyak sumber. Betul. Guru. 1 guru boleh menyimak banyak folio. Bagus. Semua bagus. Okey, bagus sama. Cuma kat sini tadi Hana dah betulkan lah nombor 1 banyak kan. Tadi Hana dah baiki. Okey. Terusnya ini daripada Halif Aziz. Murid 1 bagus. Murid merujuk kepada banyak sumber. Betul. 1 guru boleh menyemak banyak folio. Betul. Okey, murid menyiapkan tugasan. Okey. Murid merujuk kepada banyak sumber, betul. Aida Amira, betul. Okey, kita lihat Fatin Syairah. Okey, betul. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, betul. Mawani. Okey, betul. Hana Kaidana dah betulkan tadi, betul. Okey, itu sahaja. So semuanya dah boleh jawab. Okey. Tengoknya ada lagi jawapan daripada L ni, Alicia kot. Tengok dia buat macam dalam buku gitu. Awak memang ada buku latihan tak salah cikgu. Kecuali budak form 2 je cikgu tak sempat bagi. Tulislah dalam buku latihan awak tu supaya tak hilang. Okey. Okey, bagus. Siapa tadi? Ana Karina sudah. Idina Ismani bagus. Ifah betul. Dan juga tertinggal soalan Aizal. Okey, bagus. B tadi tertinggal Okey, siapa ni? Sabrul. Ya, betul, Sabrul. Okey, seterusnya Sufia Alia, betul. Okey, dan okey, semua mantap. Macam tu. Okey, Akira Akil pun betul. Semua betul. Inilah cikgu bagi. DVD macam ni awak hantar. Tak hantar, susah jugalah cikgu nak nilai. Okey. So hari ni untuk hubungan kekeadinalan sudah selesai. Okey. Yang ini cikgu nak cerita pasal kerja khusus awak. Okey. Sebenarnya ada banyak masa lagi. Awak kelas pukul
9.30 kan dengan Cikgu Suzana. Tunggu kejap, 9.30. Cikgu nak cerita sikit pasal kerja khusus. Ada yang ada hantar macam Sofia Alia is good lah. Dia dah hantar kerja khusus. Tapi kat sini cikgu nak cerita lah pasal tahap awak ni sepatutnya tak boleh buat macam ni. Berjujukan. Okey, tajuk Sofia Alia ni, okey, dia untuk mengira zakat. Zakat pendapatan, okey, untuk setahun dan juga sebulan. Okey, kalau awak lihat kat sini, catat ada dia adalah jenis apa ni? Jenis berjujukan. Berjujukan ni orang cakap apa? Bukan standard kerja khusus kita. Okey, tak apa kat sini awak just baiki sahaja. Okey, yang dah buat awak boleh baiki. Okey, sebenarnya benda ni kita boleh ubah kepada struktur kawalan dui pilihan. Okey, macam mana? Kita boleh buat macam ni. Di mana kalau awak lihat pada Sofia Alia punya paparan output dia akan kita akan lihat atau akan nampak paparan output dia adalah zakat setiap bulan dan juga zakat setahun. Macam mana kita nak tukarkan dia kepada struktur kawalan dui pilihan contohnya. Okey, so kat sini Sofia Alia atau rakan-rakan lain yang buat tajuk ini, okey, awak boleh masukkan if else. Okey, di mana paparan zakat yang akan keluar pada akhir, okey, dia akan keluar zakat setiap bulan ataupun zakat setahun. Bukan zakat, paparkan bayaran, jumlah bayaran zakat setiap bulan ataupun zakat setahun. Okey, so kat sini apa yang awak kena buat? Okey, first sekali, okey, kita boleh buat macam ni. Ni soal jawapan pertama lah besar sangat pula. Okey, nombor 1. Okey, masukkan nilai gaji. Okey, kita inputkan, masukkan nilai gaji. Okey, kemudiannya, okey, kita akan masukkan pilihan. Okey, kat sini pengguna boleh masukkan pilihan sama ada dia nak jumlah bayaran zakat untuk bayaran zakat setiap bulan ataupun untuk bayar zakat setahun. Kita boleh bagi dia pilihan dekat situ. So kat sini kita akan masuk input juga. Contohnya, okey, mula-mula input, kemudian ni kita suruh pengguna masukkan input pilihan. Okey, kita keluar pula. Kat sini ada satu lagi input daripada pengguna. Just nanti kalau awak punya kerja, awak punya apa tu, awak punya coding tu awak just tambah sikit saja. Satu, okey, input gaji. Ini kita minta pengguna masukkan gaji lah. Okey, nombor 2, minta dia input sama ada zakat setahun ataupun zakat sebulan. Okey, untuk bayar zakat, kita boleh bayar zakat setiap bulan dan juga boleh bayar zakat langsam, iaitu seluruh secara setahun. Itu dia punya kaedah pembayaran dia. So kat sini mula-mula kita minta pengguna masukkan gaji, lepas tu kita minta dia which one nak minta jumlah bayaran zakat setahun ataupun jumlah bayaran zakat sebulan. Okey, maknanya salah satu lah. Okey, kalau dia pilih zakat setahun, okey. Okey, nombor 3. If set SDN sama dengan S. Okay. Lihat sini if ni cikgu bincangkan satu je lah cikgu tak bincangkan yang lain. If cara bayaran
sama dengan Z S T N. Kira lah yang ini. Zakat setahun. Macam tu. Okey. Else. Okey. Nombor 4. Okey. Else. Kira zakat sebulan. Contohnya macam tu. Kemudiannya, okay, kalau kita sekarang kita nak paparkan satu-satu kan. Bermaksud kat sini kita tak paparkan dekat sini. Kita akan paparkan dekat bawah sini. Sekejap cikgu pun tertinggal lagi. Okay, kira zakat setahun and then dia akan terus paparkan. Papa zakat setahun. Kalau dia pilih nombor 4 else, maknanya dia nak pilih zakat, bayaran zakat sebulan. Okey. Kira zakat zakat setahun. Okey. Papa zakat setahun. Ini setahun ke sebulan ni? Ini setahun. Sebulan, maaf Okay. Okey, 5 tamat. Kat sini baru kita masukkan struktur kawalan pilihan, dui pilihan. Di mana kita nak bagi pengguna sama ada dia boleh bayar untuk zakat setahun ataupun zakat pendapatan sebulan. Ini zakat pendapatan sama ada dia boleh buat pilihan sama ada nak buat zakat pendapatan setahun zakat ataupun bayaran zakat pendapatan sebulan. Ini dia punya cadangan dia. So cikgu dah bagi pseudocode, awak boleh transfer masuk dekat dalam catat alih dan juga tukarkan sedikit pada bahagian coding awak. Okey, Alia Sufia ada ke dalam kelas kita hari ni? Ada. Okey, Alia faham tak? Faham. Sorry cikgu, saya terlupa kena buat dua pilihan. Tak apa. So this one is gambaran lah. So ada juga yang buat tajuk ini, awak boleh gunakan. Benda ni cikgu akan screenshot, cikgu akan masukkan kat dalam kita punya ni lah, Telegram. Okay, sekejap, cikgu screenshot. Yang ni screenshot, cikgu masuk dalam Telegram. Okay, ada lagi satu soalan. Ada rakan awak dia buat zakat fitrah. Okay, siapa buat zakat fitrah boleh raise hand. Ada tak buat zakat fitrah? Sekejap cikgu tak tengok. Ni cikgu snap gambar, cikgu paste letak dekat dalam grup kita. Okay, ramai yang buat zakat fitrah. Aizal, kita ada Aizal je. Okay, tak apa, maybe Aizal, Mawada, Adilah Husna. Okay, macam mana kita nak dapatkan jadi dia sebagai struktur kawalan pilihan lebih kurang macam ni Okay, cikgu ambil yang kosong dulu lah yang dekat dalam ni. Okay, macam mana kita nak jadikan dia sebagai struktur kawalan dua pilihan. Okay, based on my conversation dengan Aizal, okay, Aizal dia cari zakat. Biasa zakat fitrah ni kita bayar masa nak raya tu cari Aizal. Okay, sebab tahap dulu dia tak sampai tau, markah pun kurang lah kat situ. Okay, ni Aizal. Okay, so cikgu bagi hint lah. Okay, ni based on my conversation. Okay, setiap negeri dia ada pelbagai dia punya jenis bayaran. Okay, kalau dahulu fix sahaja tau, RM7 untuk satu kepala. Okay, tapi kenapa dia berbeza? Ada yang minta RM7, ada yang RM14, ada RM21. Dia sebenarnya based on apa beras yang awak guna di rumah. Biasa kita pakai beras sedap lah, beras sedap, basmati yang halus-halus tu yang boleh kurus tu kan. Okay, biasanya harga dia mahal sedikit berbanding beras yang lain. Contoh kalau RM7 tu adalah beras biasa. Beras biasa dia ada hancur sikit, okay, tak ada masalah. Yang ni kalau kena kecil manis pun okey lagi lah pakai. Okay, kalau
yang beras wangi, beras pulut, okey. Hak tu harga dia lain. Sebab tu setiap negeri dia menyediakan pembayaran zakat yang berbeza nilai dia. Supaya samalah sebab untuk bayaran zakat ni adalah nilai bahagi beras yang dimakan. Okey. Ada yang lain juga RM10 kat sini macam Johor. Dia lain. Okey. So kat sini macam hari tu cikgu suggest untuk Aizal. Aizal buat satu untuk negeri Selangor sahaja. Contohnya. Okey. Pembayaran zakat. Zakat fitrah untuk negeri Selangor. Okey. Ni cikgu bagi hint siapa yang buat untuk topik ini. Okey. So kat sini first kali mesti ada input. Okey, input. Okey, first kali input dia mesti adalah bilangan kepala. Kepala berapa orang yang awak nak bayar ni untuk satu keluarga? Bilangan ahli keluarga ataupun kepala lah. Okey, nanti awak tengok rumus dia betul-betul Dan seterusnya dekat sini ni negeri Selangor. Okey, input bilangan kepala. Okey, satu lagi input jenis beras yang digunakan. Okey, yang dia nak bayar lah contohnya dekat sini kita ada input kat sini jenis yang digunakan. Okey, dekat atas nanti awak punya coding, awak ada bagi pilihan tau. Ini jadi bukannya else lagi, bukan if else, bukan dua pilihan tapi ni pelbagai. Okey, awak tulis pilihan beras A sama dengan jenis berapa? Beras super contohnya, super RM RM17. B beras wangi, awak listkan lah tu sama dengan RM RM14. C beras basmati. Okey, RM. Awak buat susun betul-betul lah ni. Maybe cikgu punya susunan ayat dia berbeza ke apa kan. Okey, RM21 macam tu. Okey, RM RM7. Kenapa lah tu? Okey, so nanti input daripada pengguna dia akan masukkan antara A, B, C tau. A, B, C. Okey, so if beras contoh contohlah ini cikgu bagi, cikgu punya idea spontan sama dengan A, ataupun if pilihan sama dengan A, apa yang berlaku? Buat pembayaran contohnya bilangan kepala darab dengan warna-warni RM7. Nanti awak dapatlah sini papar bayaran zakat. Lepas tu if else pula. If pilihan sama dengan B, apa yang berlaku? Bilangan kepala darab dengan RM14. Baik papar bayar zakat. Ni kau buat ayat betul-betul lah. Okey. If, ni cikgu dah tak ada if last kali ni tak ada if. Okay, cikgu bagi hint je ni. Lebih kurang macam ni lah cara awak nak selesaikan. Okay, proper ayat tau buat betul-betul. Okay, bila dah ada if, okay, dia ada else. Else, okay. Maknanya bukan A, bukan B, dia akan jawab C lah kan. Else, okay, bil kepala darab dengan 21 papar zakat. Macam tu, papar zakat, kemudiannya terus tamat. Itu dia punya cara flow dia lah yang lebih kurang. So kalau awak nak buat, awak buat the proper one. Itu cikgu punya cadangan untuk pembayaran zakat untuk negeri Selangor. Okey, untuk negeri Selangor dia ada 3 pilihan. Kalau awak tengok pada yang ini, okey, this one boleh jadi sumber okey, awak boleh pilih yang ada 2. Contohnya Johor. Johor ada RM7, ada RM10. Awak boleh buatlah
Yang tu. Ataupun kalau nak guna Melaka, ada dua juga. Okay, RM7 dengan RM14. So awak boleh buat if else kat situ. Okay, kalau tiga ni awak kena buat if dan juga last kali else. Maknanya multi pilihan. Okay, cikgu boleh bagi hint dekat situlah untuk tajuk yang ini. Okay, yang ini Aizel dan juga beberapa rakan-rakan yang lain yang mengambil tajuk untuk zakat fitrah ni, awak boleh jadikan ini sebagai sumber rujukan. Okay, Aizel, clear tak Aizel? Okay cikgu, clear. Ini cikgu akan terus masukkan dekat dalam kita punya Telegram. Okay, ni just awak punya ni lah Rafi awak punya draft. Okay, so setakat ni dua tajuk yang telah kita bincangkan. Okay, so kita nak tamatkan kelas pada hari ni, tapi sebelum tu kita akan ambil kehadiran. Okay. Minyak, bawang dengan shilling. Sekejap Shilling. Cikgu, Ya. cartagan tak kena buat kan? Catagan tak payah buat sebab sepatutnya cikgu yang akan bagi. Bukan sepatutnya awak kena buat, tapi cikgu nak bagi. Cikgu bagi, nanti awak just fill in sahaja benda tu. Nanti cikgu akan bagi benda tu, don't worry. Okay, jangan lupa muka hadapan. Okay, muka hadapan. Okay, so hari ni kita ambil kehadiran untuk 16 Julai. Okay, sebab kelas awak 9.30 tau dengan cikgu Suzana, tak salah cikgu. Okay. Okay, 16. Tapi ada lagi event yang kita tak selesai lagi Okay. Adel Wajdi, kalau ada raise hand. Ada, kalau attendant dia mantap. Okay, seterusnya siapa namanya? Halif Aziz ada. Sebab dia hantar tadi. Anas tak ada Anas? Ibu. Ibu. Hadi Ifan. Okay. Sabrullah tadi. Anas tak ada. Sabrullah ada. Aizal ada. Asfa Ilma ada. Fatin Syahira. Ada tak Fatin? Cikgu tak clear tadi. Okay. Hanis Nasrin ada. Imam Aisyah ada. Elisa ada. Aina Amira ada. Akira Akil ada. Mawarni ada. Nuli Akil ada. Cikgu saya punya kosong. Apa? Sabrullah? Mana kosong? Oh lah. Okay. Bahaya Okay, Bestari hari ni rasa Nafis tak datang. 16 Julai. Okay, Nafis tak datang, Haziq datang. Okay, kenapa macam ni? Okay, Nafis tak datang. Amna Syurfa ada. Okay, Zania Syakira ada. Nik Ainul ada. Nik Zainab ada. Irina Ismahani ada. Adjana ada. Amira Adnan ada. Amira Azman ada tak? Tak ada. Okay, Balki Sofia ada. Fatimah ada. Hana Sofia ada. Edisia ada. Siti Diana ada. Wifi ada. Okay, 3 Razi. Ni ramai yang tak ada. Ada macam biasa. Ada. Amir kosong. Dennis kosong. Niyok 1. Ucup 1. Ashraf 1. Daus kosong. Sadi tak jadi lagi. Aziz Aiman 1. Syami 1. Adila Husna 1. Afaf 1. Alia Najwa 1. Ifahud 1. Hana Khairina 1. Rosfiqiyah kosong. Syifa. Tak pernah. Jarang Syifa tak datang. Okay. Last but not least adalah kita punya cikgu punya inilah event cikgu. Okay. Wow. Okay. Macam biasalah kita kalau boleh kita akan pick 3 kelas Bestari 1, Razi 1, Farabi 1. Okay. Macam tu. Nanti just PM sahaja kat cikgu. Sebab macam last week si Zarid Nafis dia tak claim lagi hadiah dia. Okay, tapi tak apalah, dah luput dah benda tu. So nama ada Adam, Adel, Adila, Adriana, Afaf, Aida, Aizal, Alif, Alia Najwa, Amna, Amira, Anas, Akira. Anas tak hadir kan? Lain Lampak kata patan. Wizard. Okay, semua pastikan ada nama.
Okay, ni based on last week punya belum ni tak valid Okay, tak valid. Rasa based on minggu lepas lah minta maaf Zainab. Okay, kita start from first. Kita tengok kelas mana dahulu dapat. Okay. Okay, Mawadah daripada kelas 3 Farabi. Okay, untuk hari ni nanti Mawadah PM nyatakan jenis apa awak punya telefon tu, nanti kita bagi reward lah ni sedekah cikgu lah, sedekah cikgu hari Jumaat. Okay, so kelas Farabi dah settle. Sekarang ni kita minta kelas lain pula, kalau boleh kelas Bestari atau kelas Razi. Okay. Elisa ni kelas mana? Farabi juga. Farabi, okay. Sorry Elisa. Kita cari kelas Razi dengan kelas Bestari. Okay. Apa ni? Okay. Mio, nanti PM cikgu. Okay. Biasa awak pakai top up kan? Okay. Seterusnya kita minta harap daripada kelas Bestari lah. Wah, Allah. Okay, Syifa, Klarazi. Okay, Saya nak belajar juga. Kira bertuah lah tu nama ada. Cuma tak bertuah. Kenapa dia dekat situ je Saya nak kuda yang Okay, kita remove lah Mio ni. Okay, kita minta pemenang, orang yang bertuah pada hari untuk kelas 3 Bestari. Ni kena pergi kat Okay, Akira pun 3 Farabi. Maaf. Diana Dawifi. Diana Dawifi cikgu rasa kelas Bestari, betul? Betul Diana daripada 3 Bestari, betul? Diana Dawifi. Okay, so Diana, Mio dan juga Mawadah boleh PM cikgu nyatakan apakah telefon awak punya hotlink ke apa ke, boleh PM terus kat cikgu. Okay, so untuk hari ni selesai. Kita akan jumpa lagi lepas naik cuti. Okay, kita akan buat pangkalan data. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Selamat Raya juga. Terima kasih cikgu. Minta maaf cikgu. Sama-sama. Minta maaf juga. Cikgu. Assalamualaikum. Salam. Cikgu. Ha. Saya itik. Yang- Kuek.